Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hari ini kita masuk ayat yang ke dalam suratul A'raf, ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, sesungguhnya kami telah menurunkan ke atas kamu pakaian yuwari sawatikum, yang akan menutupi aurat kamu semua, warishan, dan perhiasan, dan sebagai perhiasan bagimu. Jadi pakaian yang kita pakai itu, yang pertama dia menutup aurat kita, yang kedua dia menghias diri kita. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu yang adalah lebih baik. Pakaian ketakwaan yakni iman dan amal soleh. Dzalika min ayatillah, demikian itu sebahagian dari ayat-ayat Allah, la'allahum yazakkarun, supaya mereka mengambil pengajaran. Jadi ayat 26 dalam surah Al-A'raf menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kepada kita pakaian. Daripada ayat inilah saya sebut kenyataan ulama dalam kitab Hasyiah As-Sawi 'alal Jalalain yang berkata, innan nadhara lil azfari fi halid dhahiki yaqta'uhu. Tafsiran ayat dalam surah Al-A'raf, tafsir Sawi ayat 20.
Ayat 20 surah Al-A'raf. Kita baca ayat 26. Tafsiran ayat 20 surah Al-A'raf, ulama berkata sesungguhnya melihat kepada kuku-kuku kita pada ketika ketawa itu boleh menghentikan ketawa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi kita pindah kepada ayat 26 ni. Pakaian yang terbaik bagi kita ialah pakaian taqwa. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan ay khalaqnahu lakum yuwari ay yasturu sawatikum wa risha ay huwa ma yatajammalu bihi min ath-thiyab atau ma yutajammalu bihi min ath-thiyab wa libasut taqwa yani al-'amalu as-salih was-simtul hasanu dzalika khair dzalika min ayatillah ay dalail qudratihi la'allahum yadhakkarun ay fayu'minuna fihi. Wahai manusia, wahai Bani Adam, yakni wahai anak cucu Nabi Adam, Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Kenapa disebut, apa hikmah sebut anak-anak Nabi Adam? Agar memberi peringatan nikmat-nikmat ke atas mereka dan memberi amaran supaya mereka tidak mengikut syaitan, kerana syaitan itu musuh kepada bapa mereka Nabi Adam, dan permusuhan kepada bapa itu berterusan sampai kepada anak-anak. Dikatakan sedemikian. bitazkiri ni'amihi 'alaihim wa hadzarahum khataba aulad Adam umuman bitazkiri ni'amihi 'alaihim. Allah menunjukkan firman-Nya kepada anak-anak Nabi Adam dengan mengingatkan nikmat-nikmat-Nya ke atas anak-anak Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam. Wa hadzarahum min ittiba'i syaitan, dan memberi amaran supaya anak cucu Nabi Adam tidak mengikut syaitan. Li'annahu aduwwun li abihim, kerana syaitan itu musuh kepada bapa mereka, bapa manusia, iaitu Nabi Adam. Wal adawatu lil aba'i muttasilatun lil abna', permusuhan kepada ibu bapa, kepada bapa ibu bapa itu, nenek moyang itu, merupakan permusuhan juga kepada anak. Jadi syaitan merupakan musuh Nabi Adam, dalam masa yang sama musuh kepada kita yang nak duduk dalam syurga dengan Nabi Adam. Bila Allah panggil wahai anak cucu Nabi Adam, Allah cerita, sesungguhnya aku telah turunkan kepada kamu pakaian. Apa makna menurunkan pakaian? Apakah pakaian turun selai-selai pada langit? Tak. Ay anzalna asbabahu minas samai wa huwal matar. Sesungguhnya kami turunkan sebab-sebab untuk mendapat pakaian yang turun daripada langit. Sebab itu iaitu hujan. Kami turunkan hujan daripada langit. Bila turun hujan daripada langit, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Di antara tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu ialah pokok yang mengeluarkan pakaian, seperti pokok kapas. Daripada pokok kapas tu orang ambil kapas buat benang, buat kain, buat baju. Dan dengan tumbuh-tumbuhan itu juga hidupnya binatang-binatang. Daripada binatang, daripada hidupnya tumbuh-tumbuhan,
dan hidupnya binatang dengan sebab memakan tumbuh-tumbuhan itu, seperti tumbuhnya rumput. Kambing pergi makan rumput, orang ketam bulu kambing buat baju bulu kambing. Pakaian yang datang daripada kulit-kulit binatang. Seperti tumbuhnya pokok yang ada daun. Ulat pergi makan daun itu, lepas tu keluar daripada perut ulat itu sutra. Kain sutra, kain kapas, kain apa, sama ada main daripada pokok ataupun main daripada diri binatang. Ada baju buat daripada kulit binatang. Maka binatang tu sebelum dia nak hidup, macam kita juga kena makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan main daripada bumi. Bumi menjadi subur disebabkan turunnya hujan. Jadi Allah Ta'ala sebut, kami turunkan kepada kamu pakaian, yakni kami turunkan sebab-sebab untuk wujudnya pakaian daripada langit, iaitu kami turunkan hujan yang menumbuhkan tanam-tanaman, pokok-pokok. Daripada pokok itu diambil buat baju, dan daripada pokok itu dimakan oleh sebahagian binatang. Daripada binatang itu pula diambil kulitnya buat baju. Apa fungsi pakaian? Yuwari sawatikum, menutup aurat kamu. Ia merupakan nikmat yang menjadikan kamu boleh tutup aurat kamu. Warishan, dan rish ni bulu burung. Bulu burung ni kalau warna dia elok, menghias dirinya. Burung yang warna-warni, burung yang warna-warni macam-macam color, ada color biru, ada color hijau, ada burung color hijau, burung kecil-kecil. Jadi perhiasan kepada burung. Jadi perhiasan pada burung ni ada dua. Satu, perhiasan di sudut suara. Burung merebuk, burung terkukuk, orang beli bukan pasal kalau dia tak tahu mana pun, tapi warna suara dia merdu. Sehingga di setengah-setengah tempat dia buat pertandingan suara burung. Kalau kita pergi petani ni, kata kampung ada, naik motor pegang kiri kanan sangkak burung, pergi duk lawan suara burung. Jadi kadang-kadang di sudut suara, kadang-kadang di sudut warna yang cantik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira. Wal khayl kuda, wal bighal bagal, wal hamir kaldai. Di antara disebutkan dalam ayat itu zinah, sebagai perhiasan. Litarkabuha wa zinah. Litarkabuha, untuk kamu menunggangnya, untuk kamu naik sebagai kenderaan. Kuda, bagal, himar, untuk kamu naik sebagai kenderaan. Naik kuda pergi mana-mana, naik kaldai, naik bighal, bagal. Dalam masa yang sama wazinah, dan ia perhiasan. Binatang yang kamu naik itu kadang-kadang, yang kamu bela itu kadang-kadang jadi kenderaan, kadang-kadang jadi perhiasan. Kereta yang kamu naik zaman lah kadang-kadang jadi kenderaan saja, kadang-kadang dihias supaya cantik. Maka binatang yang dibela oleh manusia sama ada dinaiki seperti kuda, atau untuk dimakan dagingnya seperti lembu, atau diminum susunya seperti lembu, kambing, kerbau, dan dimakan dagingnya, atau sebagai perhiasan. Dan perhiasan itu ada dua jenis. Ada perhiasan di sudut suaranya merdu, ada perhiasan di sudut warnanya cantik. Jadi burung ada yang kerana warna, yang warna-warninya cantik.
ada kerana suaranya. Jadi Allah sebut warisha, pakaian itu menutup aurat, fungsinya yang pertama, dan menjadi umpama bulu burung yang warnanya cantik, yakni sebagai perhiasan pada diri kita. Cuma orang perempuan bila dia nak keluar rumah, dia nak pakai pakaian, ada 7-8 syarat yang perlu dipenuhi pada pakaian itu, baru pakaian itu boleh guna untuk keluar rumah. Antara syaratnya tidak ketat, pakaian itu longgar pada badannya, longgar pada pahanya, longgar pada betih dia. Kalau dia pakai ketat, menonjolkan bentuk badan, tak boleh. Antaranya tidak jarang, antaranya menutup seluruh badannya selain daripada muka dan tangan, sisi kebanyakan ulama. Macam-macam syarat yang perlu dipenuhi. Kadang-kadang orang tak tahu syarat itu ataupun tak penuhi syarat itu. Orang lelaki pun kalau pakai pakaian sampai ketat, khilaful aula, semayang pakai ketat makruh atas sebahagian kitab. Jadi orang lelaki pun pakai yang longgar. Jangan pakai ketat. Bukan berarti haram, tapi bercanggah dengan yang lebih utama di sisi sebahagian kitab seperti kitab Bujarini Alal Iqna dan sebagainya. Pakaian itu untuk tutup aurat kita, itu hikmah dia, warisan dan perhiasan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada anak cucu Nabi Adam dengan 2 pakaian, 2 bentuk. Satu pakaian tutup aurat, satu pakaian jadi perhiasan. Maka daripada kenyataan ini, daripada ayat ini, memakai pakaian yang cantik tidak tercela selama ia tidak bercanggah dengan syarak. Jadi pakaiannya ada 2 jenis, ada yang cantik, ada yang buruk. Kalau kita pakai cantik berdasarkan kepada hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah Maha cantik, Allah suka kepada yang cantik, dapat pahala. Kalau seorang tu pakai tak cantik, pakai buruk, orang setrika dia tak setrika, orang pakai cantik dia pakai buruk, dia rasa sendiri kalau aku pakai cantik jadi belagak dengan pakaian aku ni. Berasa ujub pada diri sendiri, kagum pada diri sendiri, perasan seorang-seorang cantiknya baju aku. Maka ketika itu kalau dia pakai dengan sifat ujub, tak elok. Allah tak suka sifat ujub. Maka dia oleh kerana perasaan dia ingin nak pakai cantik kerana nak tunjuk ke orang, nak riak, nak ujub, maka dia lawan perasaan tu, dia tukar pakai tak cantik. Masuk dalam hadis yang berbunyi innal bazazata minal iman, sesungguhnya pakai tak elok itu, pakai tak cantik itu sebahagian daripada tanda keimanan. Jadi kita kenal diri kita nak amal hadis nombor 1 ke hadis nombor 2. Kalau kita pakai cantik kerana Allah suka kepada kecantikan, dapat pahala. Kalau kita pakai buruk kerana buruk itu tanda kita beriman, sebab kalau pakai cantik jadi belagak, ada sifat yang Allah murka, jadi takabur, sombong, jadi riak, nak tunjuk ke orang, jadi ujub perasaan seorang-seorang. Pakai cantik, eloklah baju aku ni, syok sungguh pakai baju cantik saja, orang pakai tengok aku berkenan kat aku. Duk perasaan seorang-seorang, orang tak tengok pun. Orang lelaki pakai cantik, duk perasaan perempuan tengok dia. Orang perempuan pakai cantik berasa nak tunjuk lelaki berkenan kat dia. Pakai kerana orang tak dapat pahala, bahkan berdosa, bahkan perasaan seorang-seorang orang lain tak tahu pun. Kita pakai cantik pergi pasal Minggu Pekan Rabu, dia satu Pekan Rabu tengok aku ni, pasal elok sangat baju aku ni. Pembeli penjual saja pakai tengok tentu berkenan baju aku, tak kena gaya dia puji, syok aku ni.
Duk perasan seorang-seorang. Padahal bukan orang tak peduli kita pun. Orang duk jual beli yang mereka nak jual, dia jual, nak beli. Kita duk perasan seorang-seorang, syok seorang-seorang. Kalau kita pakai cantik sampai peringkat tak ikhlas, bukan kerana Allah, bukan kerana mematuhi perintah Allah tutup aurat, bukan kerana Allah suka cantik, tapi kerana perasan seorang-seorang nak tunjuk ke orang, baik tak usah pakai cantik. Ketika itu lebih elok kita pakai biasa. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, innal bazadata minal iman. Kedua-dua hadis tu ada dalam Riyadhus Shalihin dalam bab apa akan datang jauh lagi. Jadi orang yang pakai tu dia boleh tahu pakaian aku ni jadi dosa ke jadi pahala, nak tunjuk ke orang ke ataupun tidak. Dalam tafsir Al-Munir, ketika mentafsirkan satu ayat Quran dalam surah apa, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka khaslatani sarafun wa maqilah. Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta. Makanlah apa yang kamu nak makan dan pakailah apa yang kamu nak pakai, tapi jangan sampai kamu ditimpa dua perangai buruk. Yang pertama berlebih-lebihan sehingga membazir, dan yang kedua belagak dan sombong. Pakai sampai berlebih-lebihan membazir. Yang kedua belagak dengan pakaian itu, sombong dan angkuh, termasuk ujub dengan pakaian itu, riak dengan pakaian itu. Pakai pakaian perasan seorang-seorang kata dia elok, sagi orang pakai tengok berkenan kat aku. Sifat ujub Allah murka. Sifat takabur Allah murka. Sifat riak Allah murka. Jadi ibadat serta dengan riak tak terpakai, pakai pakaian dengan riak pun tak terpakai. Jadi kita kenal diri kita. Aku kalau pakai elok saja, niat aku dah tak ketahuan lah. Tujuan nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah Ta'ala suruh tutup aurat aku. Maka kita kena kenal diri kita duk tahap mana. Ada ulama yang pakai cantik seperti Imam Malik rahimahullah. Ada ulama yang pakai biasa saja, pakai lekeh saja. Kita yang bukan ulama kena tengok tahap kita bila kita pakai itu, niat nak tutup aurat serta memperelokkan perhiasan pada diri kita kerana Allah kan, kerana nak tunjuk ke orang. Kerana Allah dapat pahala. Dan masuk dalam hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha cantik, suka kepada kecantikan. Kalau pakai kerana manusia tak jadi. Jadi niatlah yang menentukan pakaian yang kita pakai itu sebagai adat biasa dapat pahala atau sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian yang kita pakai jadi ibadat kalau kita tutup aurat dengan sempurna, rajin lagi baca doa pakai pakaian. Ada doa pakai pakaian kita mengaji kemarin dalam kita azkar. Rajin lagi kita pakai dengan niat yang baik, dengan niat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni cerita Allah turunkan pakaian kepada kita untuk menutup aurat dan untuk zinah, untuk perhiasan. Selama tidak bercanggah dengan syarak, boleh pakai pakaian itu. Jangan pakai kerana sombong. Dalam kitab ni kata, wa hadha in wal murad az-zinatu allati lam tukhalif asy-syar'a. Perhiasan yang tidak bercanggah dengan syarak. Hadza in sahal qasdu, kalau niat dia betul. Bi allam yaqsidil fakhra wal ujba biha, dengan niat dia tidak bertujuan untuk belagak, sombong, angkuh dan ujub, kagum kepada diri sendiri. Jangan.
perasan pada diri sendiri, jangan. Kama anna at-taqashshufa fil libas ghairu madhmum in kana khaliyan min al-aghrad al-fasidah. Seperti pakai biasa itu tidak tercela kalau tidak ada sifat tujuan-tujuan yang rosak. Pasal apa kamu pakai buruk ni? Ni tanda aku ni tok wali. Pasal apa kamu pakai buruk? Supaya orang nampak aku susah. Bila orang susah, orang bagi duit kat aku. Tujuan dia nak minta duit orang. Pakai buruk untuk nak duit orang bagi kat dia. Pakai buruk untuk dakwah dia ni sifat tok wali. Wali aku ni. Tu aku pakai buruk ni, hampa kena tahu kata aku ni wali. Ada orang pakai buruk nak dakwah dia wali Allah. Tipu masyarakat dengan pakaian itu. Tak jadi. Wali Allah bukan duduk di pakaian. Wali Allah duduk di pada iman dan taqwa, yang kita akan bicarakan mungkin esok atau lusa. Tajuk sifat wali Allah dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ayat dalam surah Yunus menceritakan sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang jadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dalam masa yang sama dia dapat berita gembira di dunia dan di akhirat. Dalam surah Yunus ayat 62, 63, 64. Tak sampai lagi bab tu. Kita cerita ayat dulu. Tuan-tuan ada masa lapang balik baca surah Yunus 62, 63, 64. 3 ayat itu menceritakan sifat wali Allah, sifat orang-orang dekat dengan Allah. Bermula daripada firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Jadi ulama kata pakaian yang Allah bagi itu untuk tutup aurat dan untuk menghias diri. Tetapi ada satu pakaian yang lebih baik, iaitu pakaian ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu pakaian yang muncul daripada diri yang bertakwa, daripada hati yang bertakwa. Jadi hati yang bertakwa inilah yang melahirkan pakaian yang elok. Kita pakai pakaian yang mencerminkan keagamaan yang kita amalkan. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim kata, seorang penuntut agama itu mesti memakai pakaian yang bila orang tengok dia, orang tahu dia ni mengaji agama. Jangan kita pakai pakaian orang kata dia ni bukan mengaji agama ni, pakai pakaian menunjukkan dia ni nampak pun tahu bukan jenis agama. Dah, tak sama. Orang mengaji agama, penampilan dia, pakaian dia orang boleh kenal dah. Ni tok lebay. Dia balik kampung orang kenal dah, dia ni mengaji agama. Jangan duduk tempat mengaji agama pakai lebay, pakai apa semua, balik kampung pakai gelang. Ambil gitar main tepi rumah. Ada orang mengaji agama balik rumah jadi tak pegang agama. Mengaji agama keluar pada tempat mengaji, orang jumpa kat jalan, orang kata ni makruh ni, bukan pengaji agama. Jadi kitab Ta'lim Muta'alim menyatakan orang yang terlibat dengan ilmu agama, sama ada yang mengajak agama atau mengaji agama, penampilan pakaian dia orang sudah kenal dia ni orang yang beragama. Jadi kita kenal. Kalau kita pergi pasar minggu, kita pergi supermarket, orang tengok kita tu sama pakaian dengan orang yang tak mengaji agama, orang kata ni bukan tok lebay perangai lagu ni, ni bukan tok lebay ni tulis lagu ni dalam handphone dia. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal hati dia tidak bertakwa. Kalau hati bertakwa, keluar daripada dia kata-kata yang bertakwa, pakaian yang bertakwa. Allah firman dalam Al-Quran dalam suratul Hajj,
Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang memuliakan syiar-syiar Allah itu datang daripada hati yang bertakwa. Memuliakan masjid, memuliakan Quran, memuliakan ilmu, memuliakan pakaian yang Allah suka, memuliakan penampilan, kelakuan, tulisan, memuliakan anggota dia dengan buat benda baik, tak buat benda dosa, main daripada hati yang bertakwa. Syiar Allah bila dimuliakan, tanda orang itu orang bertakwa. Nabi mengaji bawa kitab tangan kanan, tanda dia bertakwa. Walaupun bukan wajib, sunat. Kalau buat tangan kiri tak sesuai. Pergi mengaji buat kitab tangan kiri, setengah tok guru dia tak bagi sebab tangan kiri ni untuk buat benda-benda tak elok. Tangan kanan untuk memberi, menerima, makan, minum, termasuk untuk bawa kitab. Kita pandang remeh, tapi hati kita yang bertakwa menyebabkan penampilan dan penggunaan tangan kita sesuai dengan yang sepatutnya. Orang yang bertakwa mengaji baca surah Yasin, dia tak tahu atas lantai. Adab dengan Quran, masa kita baca Quran tak atas lantai, tak berapa elok. Dan dia tak pegang tangan kiri. Baca Yasin pegang tangan kiri malam Jumaat. Walaupun tak salah, tapi makruh pegang tangan kiri. Kan surah Yasin ni Quran, afdalnya tangan kanan. Tu dalam bab adab. Kadang-kadang bukan dalam bab adab, dalam bab halal haram dia tak fikir benda ni haram ataupun halal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, orang-orang yang memuliakan syiar Allah itu macam mana dia boleh jadi orang yang memuliakan syiar Allah? Kerana sifat memuliakan syiar Allah itu datang daripada hati yang bertakwa. Surah apa? Suratul Hajj, surah haji. Surah haji itu duduk tak mana? Selepas surah Anbiya. Suratul Hajj duduk selepas pada surah Al-Anbiya. Allah berfirman, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hilang tak mana tu? Baca dah tadi hilang. Ayat 32 surah Al-Hajj. Ayat 32 surah Al-Hajj. Dzalika, demikian itu, demikianlah, wa man yu'azzim, dan sesiapa yang memuliakan, mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya ia timbul ataupun datang daripada hati mereka yang mempunyai ketakwaan. Itu ayat Quran surah Al-Hajj ayat 30. Hadis kata apa? Hadis kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Asyara sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi syarifati 3 marrat. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi SAW menunjukkan kepada dada baginda yang mulia sebanyak 3 kali. Nah, abang kata takwa itu mai daripada hati. Kalau hati bertakwa, luaran kita bertakwa. Kalau hati tak bertakwa, luaran kita tak bertakwa. Hati kita bertakwa, mulut kita cakap yang menunjukkan kita bertakwa, tangan kita menulis menunjukkan kita bertakwa, mata kita melihat sesuatu yang menunjukkan kita bertakwa, telinga dengar yang bertakwa, sampai habis semua anggota yang lain. Kalau hati tak bertakwa, tulisan kita pun orang kenal tak bertakwa, kata-kata kita orang kenal tak bertakwa, pakaian yang kita pakai orang kenal dia ni bukan orang bertakwa. Jadi pakaian kita, kenderaan yang kita bawa pergi ke mana, semua tu menunjukkan kita bertakwa ataupun tidak. Maka Allah Ta'ala sebut ayat dalam suratul Hajj tadi, Rasulullah SAW sebut dalam hadis tadi, menunjukkan takwa itu mai daripada hati. Quran kata walibasut taqwa dzalika khair.
pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Jadi pakaian ketakwaan ini ayat 26 surah Al-A'raf menceritakan pakaian takwa lebih baik. Pakaian takwa itu apa dia? Iman dan amal soleh, dan penampilan yang baik, kelakuan yang baik. Kita beriman, kita beramal yang soleh, dan kita berkelakuan baik, maka kita sudah memiliki pakaian takwa. Zalika khair, yang demikian itu lebih baik. Khair ni kalau orang mengaji bahasa Arab, dia panggil isim tafdil laisa ala babih. Isim tafdil yang bukan atas lafaz fi'il lafaz afdal, iaitu khair makna dia lebih baik. Seperti firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Seperti hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, wa salatun fil masjidil haram khairun min 100,000 salatin fima siwah. Sekali semayang di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 kali semayang di tempat-tempat lain. Jadi perkataan khair dalam ayat Quran tadi dan dalam hadis tadi maknanya lebih baik. Sepatutnya guna perkataan akhyar, tapi dia bukan menurut bab yang asal. Maka dalam ayat ini pun sama. Pakaian takwa itu lebih baik daripada pakaian lain. Dzalika min ayatillah. Itu termasuk dalam sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa pakaian takwa itu baik, lebih baik? Kerana ia menutup keburukan-keburukan di akhirat. Siapa yang hidup di dunia dengan pakaian takwa, di akhirat dia akan dipuji sungguh-sungguh. Di akhirat dia akan dianugerah hadiah yang istimewa sungguh-sungguh, dapat syurga. Tapi kalau orang pergi akhirat tak bawa pakaian takwa, akan terbongkar kejahatan dia di akhirat, akan menyesal dia di akhirat, akan dapat hukuman yang buruk di akhirat. Di dunia nampak elok, pergi akhirat orang tengok, oh duduk dalam neraka. Sebab dunia dulu hang berlakon baik saja, sebenarnya hang tak baik. Akhirat Allah dedahkan. Sebab itu ada cerita dalam hadis, orang yang memberikan ucapan yang baik, mengajak orang, ceramah ke orang apa semua, cerita dalam kita dalam Rasul bahkan jumpa hadis tu, pi akhirat masuk neraka. Puak-puak masuk, orang-orang yang mengaji kat depan masuk syurga kata, dulu hang mengajak kami suruh semayang, suruh puasa, suruh buat baik apa semua. Kami amal dengan apa yang kamu kata, kami masuk syurga. Yang hang masuk neraka apa? Jawab dia, aku suruh hangpa buat benda wajib, aku tak buat pun. Aku tak bagi hangpa buat benda haram, aku pergi buat. Maka Allah hukum orang yang mengajak tu masuk neraka, sedangkan orang mengaji kat dia masuk syurga. Pasal dia hanya suruh orang buat baik, tapi dia tak buat baik. Dia suruh semayanglah 5 waktu bagi cukup, dia tak semayang pun, semayang tak cukup. Puasa 6 bulan Ramadan, dia tak puasa pun. Orang lain dia suruh puasa, dia malas puasa. Jangan berbohong, jangan mencuri, dia duk bohong orang hari, dia curi lalu. Dia suruh benda baik, dia tak buat. Dia larang benda jahat, dia tak tinggal. Maka di akhirat dia dihukum, dimasuk dalam neraka kerana cakap lain buat lagu lain. Terbongkar bila kata dia tu orang jahat di akhirat. Di dunia orang tak tahu. Orang duk nampak bagus tu lebay ni. Duk ajak orang semayang 5 waktu, duk ajak orang tutup aurat, duk larang orang mencuri, duk larang orang bohong, duk larang benda buruk. Rupanya dia kata saja ke orang, kantang dia tak ketahuan. Wala'ayazubillah. Yang tu yang Allah sebut dalam Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat murka kepada orang yang berkata benda dia tak buat, khususnya benda wajib dan benda haram. Kalau benda sunat dengan makruh tu sedaya upaya. Dia habang ke orang wajib semayang, tiba dia tak semayang. Dia habang ke orang haram berbohong, dia bohong hari-hari. Di dunia orang tak nampak haram, ambil duit orang, dia curi duit orang. Di akhirat terbongkar kejahatan dia.
Maka pakaian takwa ini lebih baik kerana dia menutup keaiban kita dan dia tidak akan mendedah, dia tidak akan menjadikan kita ditimpa aib di akhirat. Kerana pakaian takwa ini membawa ke syurga. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hadis yang berbunyi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Hadisnya ada dalam hadis 40. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu yang zahir sahaja dan harta-harta kamu sahaja, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan kamu. Allah perhati hati kita elok ke tak elok, amalan kita bagus ke tak bagus. Kita duk merasa orang saja tengok kita perelok luar, dalam kita tak elok, hati tak elok. Kita cari harta, tak kira halal haram, maka kita sudah bercanggah dengan hadis ini. Lalu kata ulama, sepatutnya setiap manusia menyibukkan dirinya dengan memperelokkan zahirnya dengan amalan yang saleh dan mengelokkan batinnya dengan ikhlas dan sifat-sifat mulia, kerana ia tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama yang bernama Al-Arif Billah Al-Imam Al-Bakri menyatakan, ilahi zainu zahiri bimtisal amartani bihi wa nahaitani anhu wa zainu sirri bil asrar wa anil aghyari fasunhu. Wahai Tuhanku, perhiasan zahirku itu dengan melaksanakan apa yang Engkau suruh akan daku dan menjauhi apa yang Engkau larang akan daku, dan perhiasan hatiku dengan menjauhi tujuan kerana makhluk, maka jagalah aku. Tolong jaga aku zahir dan batin daripada terjerumus kepada perkara yang Engkau murka. Itu kata seorang ulama, bahawasanya pakaian takwa itu dengan kita elokkan zahir kita dan elokkan dalaman kita. Jadi ayat ni kata apa? Dzal wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Habis ayat pada pagi ini, ayat 20 berapa tadi? 26 surah Al-A'raf. Esok kita akan sambung ayat yang lain pula yang masih ada kaitan dengan takwa dan sifat yang perlu kita kenal berkaitan dengan ayat itu. Hari ini kita jumpa tentang takwa itu disebut oleh Quran sebagai pakaian takwa. Orang yang menghias dirinya dengan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Kalau tekat hias dengan pakaian kain yang kita pakai tapi takwa tak ada, tak jadi. Nampak pakai buruk tapi keimanannya betul, ibadatnya betul, akhlaknya mulia, pakai buruk lah, dia orang yang berpakaian dengan pakaian takwa. Hak seorang lagi pakai cantik, pakai kot, pakai tie, baju dia sepasang tengah 2,000. Ada orang pakai baju selain 1,000 lebih, tapi terima rasuah, buat benda dosa. Quran tak kerti baca, ulama dia tak kenal. Kalau dia bercakap keluar kata-kata orang barat, kata kawan ni, orang dia akan disebut tu semayang pun tak, beriman pun tak. Dia lebih suka memetik kata-kata orang-orang yang kafir daripada memetik hadis Rasulullah, kata-kata ulama. Kerana pengajian dia begitu. Di sudut pakaian nampak hebat, di sudut penampilan kereta mewah, di sudut gelaran sekian-sekian gelaran ada, tapi dia hanya berpakaian luaran biasa sahaja, pakaian takwa tak ada pada diri dia, maka dia adalah orang yang hina. Kalau dia tidak bertaubat, kerana bila dia tak ada pakaian takwa, kejahatan dia akan terbongkar, kalau tidak di dunia, di akhirat.
Di dunia dia terima rasuah, orang tak tahu. Sampai mati orang tak tahu. Akhirat akan dihukum kamu terima rasuah, kamu buat benda haram. Dulu kamu tak kena hukum, kamu kena Allah. Walaupun masa kamu hidup di dunia, pakaian kamu, kereta kamu juta-juta ringgit, pakaian kamu ribu-ribu ringgit selai. Rumah kamu 15 juta. Bawa rumah 15 juta, dalam tanah ada rumah. Ada orang bawa rumah 15 juta. Tapi pakaian takwa tak ada pada dia. Kereta sampai 7 biji. Mahal-mahal. Ada orang dia kaya sampai tu, tapi tak ada pakaian takwa. Orang hari Jumaat pergi sembahyang Jumaat, dia pergi main golf. Duk katok bola golf tengah khutbah Jumaat dia baca. Duit banyak. Dekat orang nak 500,000 dia pergi tak seketui tu kan, serupa kita tak 5 kupang tak orang. Duit banyak, gelaran hebat, nak pergi mana naik helikopter peribadi, beli helikopter sendiri. Tapi tak ada pakaian takwa. Hari Jumaat orang pergi sembahyang Jumaat, hang duk pergi katok bola golf. Ni bukan cerita orang Malaysia, cerita orang belah Zimbabwe, orang belah negara luar. Duit banyak, pakaian gelaran hebat, pangkat besar, tapi waktu sembahyang Jumaat orang pergi berhenti di masjid dengar khutbah Jumaat, kamu pergi berhenti di padang golf main golf, katok bola golf, tak berhenti sembahyang Jumaat. Ada orang seorang hamba Allah mati tengah main golf, kena serangan jantung, rebah tengah padang golf. Masa tu dia sembahyang duha kada, wallahu alam. Jadi mati ni boleh kena bila-bila masa. Orang yang ingin mati yang baik, waktu yang sepatutnya kena duduk tempat baik, waktu Jumaat patut kena duduk dalam masjid, jangan pergi duduk tak lain. Jangan sampai kita hanya memiliki pakaian luaran yang mahal ribu-ribu ringgit, tapi pakaian takwa tak ada kat kita. Kita kesian tengok orang yang hebat di sudut dunia, tapi dia tak ada takwa pada dia. Kesian kat dia. Dia pandai cari duit bilion-bilion ringgit, tapi atas dasar rasuah. Dia tak ada takwa pada dia. Dia akan terbongkar kejahatan dia di akhirat kalau tak terbongkar di dunia sekalipun. Karena Allah dah bagi amaran sedemikian. Jadi kita dapati bahawasanya Quran Sabak ni terlalu penting kenyataan ini untuk kita. Walaupun aku ada pakaian satu almari, dua almari, aku ada kereta rumah, tapi mesti pengurusan kepada pakaian, kereta rumah, anak isteri, duit ringgit berdasarkan kepada pengurusan yang berdasarkan kepada pakaian takwa yang aku pakai. Kerana pakaian takwa itu lebih baik bagi setiap orang yang mengenali begitu berharganya pakaian takwa itu. Ayat 26 surah Al-A'raf. Wallahu a'lam. Kita sambung besok pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.